Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا عن 4 خصال: عن عمره فيما أفنه، عن جسده فيما أبله، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما فعل به. Telah bersabda Nabi SAW bermaksud tidak akan berganjak dua kaki manusia pada hari kiamat sehingga mereka selesai disuruh siasat oleh Allah 4 perkara. Pertama, kata Nabi SAW, yang akan ditanya tentang umur-umur kita, ke mana kita habiskan. Kedua, kata Nabi SAW, yang akan ditanya tentang tubuh badan kita, ke mana kita pergunakan. Ketiga, kata Nabi SAW, yang akan ditanya tentang harta-harta kita. Bagaimana cara kita dapatkan harta dan ke mana kita gunakan harta. Yang terakhir, kata Nabi SAW, yang akan ditanya adalah tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari. Apakah sudah kita lakukan ilmu tersebut? Taraf hadislah hasan sahih, riwayat Imam Tirmizi. Baik, tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, Abu Bakar As-Siddiq bangsa, tuan-tuan imam, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji hajah, muslim muslimat, datuk dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersua kita pada pagi ini dalam kuliah online macam biasa, kuliah subuh kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita dunia dan akhirat. Khususnya dalam bab pandemik COVID-19 ni, di mana kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sejauh mana Allah Ta'ala nak menguji kebergantungan kita kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar dan usaha manusia kita buat seperti biasa. Tapi yang paling Allah Ta'ala suka ialah kebergantungan kita, hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji. Yang paling besar buat kita ialah terus bergantung kepada Allah. Allah suka kita bergantung kepadanya. Kerana bergantung kepada Allah Ta'ala tidak rapuh. Di sebuah surah Al-Ankabut, kalau kita bergantung selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaannya seperti kita bergantung kepada sarang labah-labah. Macam mana sarang labah-labah? Rapuh tak? Rapuh. Jadi Quran sebut perumpamaan dalam surah Al-Ankabut bila mana kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak bergantung kepada Allah, bergantung kepada usaha ikhtiar itu lain, tapi kebergantungan itu, munajat kita, kedambaan kita, kita khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berpaut, tempat kita bergantung. Maka disebut surah Al-Ankabut, kalau kita bergantung berpaut selain pada pautan Allah Subhanahu wa taala, perumpamannya seperti kita berpaut pada sarang labah-labah. Disebut dalam surah Al-Ankabut, amat rapuh lah. Kita tengok sarang labah-labah, oh memang rapuh, tak ada kekuatannya pada sarang labah-labah. Jadi bergantunglah pada Allah. Jadi kita dalam suasana pandemik ini, insya-Allah Allah Taala menguji kita agar kita kembali kepadanya. Peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam bab harta, khususnya dalam bab hutang piutang. Kerana apa? Kerana harta ini adalah disebut dalam hadis Nabi yang saya bacakan muqaddimah tadi, adalah soalan ketiga di padang mahsyar. Bukan tak boleh cari harta,
bukan tak boleh menghimpun harta, bukan tak boleh mengumpulkan harta, bukan tidak boleh menjadi kaya. Memang Islam suruh kita menjadi kaya. Tapi caranya, kaedahnya bagaimana suasana tadi supaya kita dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal sampai akhir. Sebab hidup kita pun kerana Allah. Kita ni pinjaman Allah. Mata kita pinjaman Allah. Mulut kita pinjaman Allah. Tangan kaki kita pinjaman Allah. Jasad kita pinjaman Allah. Seluruh yang ada di langit dan di bumi, termasuk harta-harta kita adalah pinjaman Allah. Bila pinjaman Allah, maka berhakkah Allah Ta'ala tanya? Berhaklah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya semua di akhirat nanti. Macam orang pinjam kereta kita. Orang nak pinjam kenderaan kita. Orang nak pinjam laptop kita. Orang nak pinjam handphone kita. Hatta orang nak pinjam duit kita. Kita tanya tak? Tuan nak pinjam kereta? Boleh? Boleh saya tahu tak kenapa nak pinjam kereta? Itu harta milik kita yang kita kata milik kita tu. Quote unquote milik kita. Tapi kita ni juga pinjaman Allah. Jadi kita nak sebutnya bila orang nak meminjam harta kita pun kita tanya. Orang nak pinjam duit. Kita tanya, boleh puan? Puan nak pinjam duit? Kenapa puan nak pinjam duit? Kita tanya nak buat apa duit tu. Kan orang nak pinjam laptop kita, nak pinjam handphone kita, orang nak pinjam buku. Apa sahaja pinjaman, maka kita akan tanya. Kita akan siasat. Kenapa? Sebab kita takut benda-benda tu dibuat dengan melanggar undang-undang, melanggar batasan syarak. Kita pun takut pinjam kenderaan kita. Buat apa? Pergi seluduk beras. Pergi seluduk buat kerja-kerja haram. Pergi mencuri barang orang. Pergi merompak rumah orang. Kenderaan kita memang kita rasa macam mana ni pinjam kenderaan kita. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah pinjaman Allah. Apakah berhak? Allah Ta'ala tanya daripada awal sampai akhir. A to Z memang berhak. Yang kita takut ni. Disebut dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallah Nazim. Tuan-tuan melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala apa khabar? Jadi yang kita nak tahu bagaimana suasana bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Ada orang bagi salam dan Assalamualaikum jelas suara. Alhamdulillah. Salam Ustaz, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tuan-tuan. Ramai dah mula masuk join kita pagi ni. Alhamdulillah. Dah 7-8 orang tu. Alhamdulillah. Baik, disebut dalam ayat tadi, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang aku berikan kepadamu wahai manusia, aku soal siasat di akhirat nanti. Semua nikmat yang aku berikan kepadamu wahai manusia, aku tanya di akhirat nanti. Sebab konsepnya adalah konsep kita meminjam milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan tanya apa sahaja yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Kita mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka pagi ini nak bincang bab salah satu sumber harta sambungan kepada yang lepas iaitu bab hutang piutang. Kita masih lagi di bawah hutang piutang. Sumber harta kita, ya ada 7 semua sumber harta. Ingat tak tuan-tuan? Sumber harta kita yang pertama apa? Gaji-gaji dan upah-upah kita. Ini sumber harta. Sebab harta ditanya di akhirat nanti. 2 soalan ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana kita dapat harta dan ke mana kita gunakan harta. Bagaimana dapat harta dan ke mana kita gunakan harta. 2 soalan tu. 2 soalan di akhirat nanti dalam bab harta sahaja. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan kita tuan-tuan melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi pertama sumber harta, guna harta adalah pendapatan kita, gaji-gaji kita, upah-upah kita. Allah Ta'ala tanya juga. Yang kedua ialah perniagaan kita. Yang mana timbangan perniagaan lah. Sama ada dia buat secara servisnya, perniagaan dalam bab jual beli makanannya, perniagaan dalam bab restorannya, perniagaan dalam bab konsultasinya, khidmat nasihat, perniagaan dalam bab firma guamannya, perniagaan dalam bab kontraktornya, jalan kontrak buat development. Tak kira asalkan perniagaan sahaja, maka disebut juga adalah sumber harta. Allah Ta'ala soal siasat bagaimana kita menguruskan harta kita dalam bab perniagaan. Yang ketiga sumber harta apa benda? Iaitu pelaburan kita. Ini kita belum masuk tajuk semua lagi. Ni saya sebut ajalah. Sumber-sumber harta berikutnya pelaburan. Banyak pelaburan. Banyak sekarang ni. Lebih kurang 13 ke 15 pelaburan yang ada di Malaysia. Macam-macam pelaburan ya. Bukan tak boleh labur.
cuma sumber harta dan guna harta, kita nak kena tahu dalam bab pelaburan. InsyaAllah nanti kita akan bincang bab pelaburan. Sangat penting rukun-rukun pelaburan tu. Sebab kita tak nak harta kita milik dengan cara yang salah, maka masalah kita di akhirat nanti. Yang keempat sumber harta adalah harta pusaka. Yang ni kita dah bincang dalam kuliah secara berdepan di masjid kita. Alhamdulillah dah tajuk akhir dah, dalam bab-bab akhir dah, harta pusaka. Yang ni dah selesai lah sumber harta. InsyaAllah hati-hati dalam bab harta pusaka, kerana kita tak nak kita menipu, kita cuai dalam bab harta pusaka. Akhirnya kita memiliki harta bukan cara yang sah, bukan jalan yang sah pada hukum syarak. Maka harta itu sebenarnya bukan milik kita. Kita kata kita harta tu milik kita, tapi cara kita tipu, tak betul, kita kelentong, kita khianat amanah dalam harta pusaka, maka kita tak nak harta itu bukan milik kita, kita kata milik kita. Masalah kita ni sampai berpanjangan di akhirat nanti kerana harta tu bukan milik kita. Sumber harta yang berikutnya adalah hutang piutang. Hari ni kita nak bincang tentang hutang piutang. Hari tu kita dah bincang dah, hutang ni ada dua jenis, hutang Allah, hutang manusia. Ramai orang berhutang nak miliki harta? Ramai. Bolehkah berhutang? Boleh. Kita dah bincang, itu ada 3 hukum berhutang kan. Apa dia? Pertama, haram berhutang. Yang kedua, harus berhutang. Yang ketiga, makruh berhutang. Ada 3 hukum. Berhutang ni kita ingatkan boleh. Ada 3. Haram berhutang. Bukan semua hutang kita boleh berhutang. Jika sekiranya tujuan hutang itu adalah untuk melanggar hukum Allah dan melanggar undang-undang. Kenapa berhutang ni? Kita berhutang nak main judi. Maka haram berhutang. Itu contoh. Kenapa berhutang duit ni? Kita nak beli dadah. Nak salah guna dadah. Kenapa nak berhutang ni? Kerana kita nak buat benda-benda yang kita berhutang tu melanggar hukum syarak. Contoh, kita berhutang kereta. Kenapa hutang kereta? Kereta ni kita nak guna untuk merompak. Maka hutang tadi, dalam hutang menyebabkan beli kereta dalam bentuk hutang, tapi guna kenderaan tersebut untuk melanggar hukum Allah, melanggar undang-undang, maka haram kita berhutang. Kenapa beli rumah kedai ni? Sebab kita nak buat karaoke. Rumah kedai tu, kita beli shop lot tu berhutang. Tapi tujuan kita beli rumah kedai tu nak buka kelab malam, nak buat karaoke, kadang-kadang nak buat spa, bercampur lelaki perempuan, melanggar hukum Allah. Jadi hukum berhutang juga adalah haram. Contoh, kita dah bincang ni, ulang saja tuan-tuan. Yang kedua, berhutang adalah makruh. Apa makna makruh? Dibenci Allah Ta'ala. Kenapa kita berhutang boleh jadi makruh ni Ustaz? Sebab bila kita berhutang, kita nak menunjuk-nunjuk. Islam marah. Maka hukumnya dibenci Allah. Kita berhutang nak menunjuk-nunjuk. Berhutang kan, nak menunjuk-nunjuk bahawa kita ni bermewah-mewah, kita ni kaya, kita ni rasa lebih daripada orang. Nak menunjuk aku ni memang hebat, aku ni macam-macam lah kita manusia. Dalam hati, perasaan, penyakit hati ni. Maka tujuan tadi bukan berhutang kerana keperluan, kerana hajat, tapi nak menunjuk-nunjuk. Kerana kita ni hebat, kita ni lebih baik daripada orang, kita ni bermegah-megah dengan apa yang ada. Jika Islam melarang dalam bentuk makruh, yakni dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, yang kita nak bincang di hutang apa? Hutang Allah, hutang manusia. Hutang Allah ada 3 jenis. Apa hutang Allah 3 jenis? Pertama, hutang semayang. Yang kedua, hutang puasa. Yang tiga, hutang zakat. 3 hutang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semayang, puasa, zakat. Jadi nak kena pastikan hutang Allah ni. Contohnya semayang. Semayang ni hutang Allah, solat fardu yang mana kita pernah tertinggal dulu. Kadang-kadang kita terlepas kerana sibuklah kita. Ataupun kita sengaja nak meninggalkan solat waktu kita muda-muda dulu. Kan? Banyak urusan sangat. Ini hutang Allah. Jumhur ulama wajib qada. Hutang-hutang fardu, solat fardu. Jumhur ulama. Jadi kita nak buat solat sunat, qabliyah ke, ba'diyah ke, solat hajat ke, solat tahajud ke, solat duha ke, itu tak ada masalah. Itu semua adalah sunat. Tapi yang fardu itu kita dahulukan sebenarnya. Kita pernah tertinggal solat subuh. Yalah waktu kita muda-muda dulu kan. Yang berlalu yang lepas-lepas lah. Tapi kita ingat. Ya Allah, aku pernah solat subuh dulu, selalu aku tinggalkan. Qada dulu. Yang tu qada dulu. Kita pernah solat, tinggal solat asar. Kadang-kadang zuhur dengan asar, dengan maghrib tu, asar tengah-tengah tu kan. Kita terlalu sibuk, terlepas. Kadang-kadang sengaja masa muda-muda dulu lah, zaman Pok Ye, Agogo.
Kan sibuk dulu kan. Kadang-kadang semayang kita ingat benda ni remeh aja kan. Ya Allah, jangan main-main dengan solat. Kerana perkara pertama di siasat juga adalah tentang solat. Solat kita Allah Ta'ala terima, insya-Allah habis ibadah lain Allah Ta'ala terima. Tapi kalau solat kita Allah Ta'ala tolak, maka habis ibadah lain pun tidak ada nilai sisi Allah. Walaupun kita seorang pemurah, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berderma, tapi solat kita Allah Ta'ala tak terima. Kita suka puasa sunat, Isnin Khamis. Banyak kita yang bid pun kita solat puasa sunat juga. Tapi solat kita Allah Ta'ala tak terima. Masalah kita di akhirat nanti kan. Allahu Akbar kabir. Kita suka berzikir, suka baca Quran, alhamdulillah, tapi solat kita Allah Taala tak terima. Ini kita nak kena pastikan solat itu. Jadi solat itu diutamakan dalam bab ibadah ini, tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hutang Allah tadi adalah hutang zakat. Zakat ni ada dua jenis. Nanti ada satu tajuk khas bab zakat. Zakat fitrah, zakat harta. Zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta pula ada 9 jenis. 9 jenis. Allahu Akbar kabira. Banyaklah zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pelaburan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak dan zakat KWSP. Ini bab zakat pula. Macam-macam dah. Bab harta. InsyaAllah kita akan bincang. Kemudian dalam bab hutang Allah, iaitu puasa. Ini pun bab kan, di mana kita tertinggal puasa ke, di uzur-uzur yang ada, macam mana dah meninggal dah mak ngayah kita, suami kita, isteri kita, dalam bab fidyah macam mana. Ini semua kita nak kena tahu dalam bab hutang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hutang manusia. Hutang manusia ada 3 jenis. Pertama, hutang harta. Yang kedua, hutang lidah. Yang ketiga, hutang perbuatan. Perbuatan hutang juga. Ya, kita penampar orang, kita pukul orang, kita tumbuk orang, kita cederakan orang, kita sepak terajang orang, kita bergaduh dengan orang, kita bully orang. Banyaklah hutang tu. Jadi kadang-kadang kita zaman muda-muda dululah, kadang-kadang samsing kita ni, Allahu Akbar, tak ada orang yang tak kena penampar kita. Masalah tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni pernah menampar orang. Tapi lepas saya tampar, saya jumpa dia 10 tahun kemudian. Saya pernah tampar dia, 10 tahun kemudian saya jumpa dia. Bila jumpa dia, Ustaz, dia peluk saya. Dia peluk saya, menangis, dia peluk saya. Saya kata, kenapa? Dia kata, Tuan Haji, alhamdulillah, terima kasih kerana bagi penampar dekat saya 10 tahun dulu. Kenapa? Lepas bagi penampar, saya berubah. Jadi persoalannya, apakah kita pernah menampar orang tapi orang tu berubah? Apakah kita juga kena minta maaf tak? Sebab dalam bab kita menyakiti tubuh badan ni ada hukum hakam berkaitan dengannya. Maka bagaimana situasi tapi kita menampar, orang tu berubah menjadi baik. Apakah kita juga dikira bersalah? Tentu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam bab hutang nanti kita dah bincang tadi secara umumnya apa dia, apa hukum berhutang, bagaimana hutang boleh terjadi, jika dah berhutang, apa hak penghutang, apa hak pemberi hutang. Suami saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia, mak saya meninggal dunia, anak saya meninggal dunia, tapi mereka ada hutang. Saya sebagai waris, macam mana nak buat hutang-hutang ni? Saya tu hutang di bank, kalau berlaku kematian, apakah semua full insurance akan cover? Kita ada hutang di bank. Hutang rumah, hutang kereta, kad kredit, personal loan, macam-macam hutang di bank. Bila kita mati, bagaimana hutang di bank? Kalau bank lelong, biasanya rumah atau kereta, lelong, macam mana berlaku? Lebihan. Kadang-kadang ada surplus tu. Surplus dan juga kadang-kadang berlaku shortage. Tak cukup coverage hutang. Kalau lelong rumah tak apa. Biasanya lelong kereta. Jadi waris nak kena tahu macam mana. Apakah takaful atau insurans cover semua. Kalau yang tak cukup tu, apa yang berlaku. Macam mana waris nak buat. Itu nak kena tahu. Bagaimana lah hutang koperasi, hutang PTPTN atau hutang GPA, hutang marah. Masa belajar dulu, kadang-kadang ni anak-anak muda sekarang ni banyak hutang melibatkan pembelajaran pendidikan. Macam mana nak buat hutang cukai, bil api, bil telefon, kos maintenance, hutang melibatkan orang bukan Islam. Bagaimana? Hutang orang kafir, kita pernah berhutang orang bukan Islam, jiran kita, sahabat kita di satu pejabat, kawan kita, orang bukan Islam, kita berhutang. Atau kita pernah buat perniagaan.
suppliernya, vendornya memang bukan Islam. Apakah kita hutang-hutang yang ada ni macam mana nak buat? Orang bukan Islam kan Ustaz? Sebab ada pendapat mengatakan bahawa tak apa, tak bayar. Mana pendapat mana kata tak bayar? Hutang bukan orang bukan Islam. Macam-macam pendapat lah. Sebenarnya dia tak nak bayar. Atau dia tak mampu nak bayar. Tapi banyak cerita tu. Saya pernah jadi penjamin Ustaz. Ni biasalah kita menjamin. Kadang-kadang menjamin adik-beradik. Menjamin kawan-kawan. Menjamin anak beranak, saudara mara. Tapi masalahnya yang kita jamin tu tak bayar hutang. Apakah kita yang kena bayar hutang? Yang berhutang orang lain, yang dapat manfaat orang lain. Tuan-tuan. Semua ni kenapa? No picture. Kenapa tak ada picture? Tak nampak ke? Tu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak muka saya ke? Disebut not sure why. No picture. Boleh bagi respon tak mana yang dapat wajah saya ni? Ada dua note, message kata no picture. Not sure why. Tapi yang lain tu kata okey. Boleh bagi respon tak? Wajah saya nampak ke tak nampak? Kita mulakan. Ada Ustaz? Ada. Nampak wajah. Nampak wajah. Alhamdulillah. Masih ada wajah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhutang tapi jumlahnya tak ingat. Ini satu hal juga. Kita kadang-kadang berhutang lama dulu cerita. Jumlah pun tak ingat. Lepas tu orang yang kita berhutang pun tak tahu dari mana. Tak jumpa cari Ustaz. Macam mana nak buat? Ni benda yang kadang-kadang remeh. Tapi hakikatnya jangan main-main buat hutang. Sebab dia akan setia bersama kita sampai hari kiamat. Hati-hati dengan hutang. Dia apa nak buat ni Ustaz? Sebab apa? Sebab saya ni tak ingat jumlah spesifik. Rasanya 500 ataupun 600 ataupun 700. Mana satu jumlah ni? Ataupun RM10 ataupun RM15 ataupun RM1,000 ataupun RM100,000. Duk main RM100,000, RM110 ke RM105, RM110. Duk main macam tak ingat tuan-tuan. Lepas tu nak cari pula tak jumpa. Mana ni pergi ni? Anak dia pun tak jumpa, isteri dia pun tak jumpa, suami dia pun tak jumpa, waris dia pun tak jumpa, mak ayah habis semua tak jumpa. Tak dengar cerita lama dah, bertahun-tahun dah. Tapi kita masih berhutang. Macam mana nak buat ni Ustaz? Ni tuan-tuan. Kemudian apakah duit yang kita bagi berhutang kepada orang? Ini soalan berikutnya. Duit yang kita bagi hutang pada orang, bila sampai tempoh bayar zakat, siapa nak kena bayar zakat? Siapa nak kena bayar zakat? Duit kita bagi pinjam pada orang, kita bagi hutang pada orang. Contohnya di akhir tahun, nak kira zakat tu macam mana? Kita ke dia kena bayar zakat? Jumlah pun macam mana? Kan, katakanlah duit ada berapa? Ada 300,000. Orang berhutang dengan kita berapa? 50,000. Jadi, balance dengan kita 250,000. Orang berhutang dengan kita 50,000. Bila mana sampai bab cukup haul, cukup nisab dalam bab zakat simpanan, kita memang tak sentuh pun. Duit tu, duit simpanan kita duduk situlah. Tapi tiba-tiba ada orang nak pinjam. Jadi nak kira di hujung tahun nanti 300,000 kah? Ataupun 250,000. Kita ke dia yang kena bayar zakat? Sebab kita bagi pinjam, tapi duitnya duit kita. Ini persoalan yang biasa berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang kita kata tak apalah, kita kira mana duit kita je. Duit kita nak kira 250 ke nak kira 300. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah sampai di penghujung bab hutang ni, sebab kita dah bincang hari tu. Pagi ni kita nak bincang bab dalil daripada Al-Quran hadis tentang hutang. Sebab dah bincang dah hari tu suasana hutang, bila berhutang macam nak buat. Quran sebut dengan jelas faktubuh idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Tu Quran kita. Bila mana kamu berhutang dengan satu tempoh yang tertentu, kemudian masa yang tertentu, maka kata Quran faktubuh, tulislah hutang itu. Tengok Quran, tulis, dokumenkan hutang. Quran sebut tu. Sebab ada kes yang saya ceramah di Mentakab, mak dia berhutang. Orang katalah mak dia berhutang. Orang kata.
Jadi masalah lah dia tak pasti mak dia butang ke tidak. Mak dia mati, mak dia pula tak bagi tahu apa-apa. Tapi jiran-jiran duk sebut mak dia butang, mak dia butang. Dengan kawan tu pun ada hutang, dengan kawan ni pun ada hutang. Jadi dia sendiri kok dia confused. Mak aku ni butang ke tidak? Mak dia mati dah. Jadi macam nak buat? Sebab mak pun tak tulis. Sama kita suami isteri, anak-anak pun nak kena tulis hutang. Sebab Quran pun disuruh. Faktubuh, tulis hutang. Catat hutang. Dokumenkan hutang. Sebab benda ni berkait rapat dengan harta-harta pusaka yang kita tinggalkan nanti. Sebab kita tak nak kita membahagikan faraid. Tapi dalam harta kita itu ada milik orang lain. Ingat, kita agih faraid dah. Harta siapa tu? Bukan harta kita sepenuhnya. Tapi kita dah agih faraid. Jadi kita takut kita termakan hak orang lain. Sebab dalam kaedah harta pusaka, hutang wajib didahulukan. Hutang selesai dulu hutang, yang lebih barulah faraid. Jadi kita terus faraid. Bila kita terus faraid, kita takut kita termakan harta milik orang lain. Yang paling kita takut di akhirat nanti. Sebab Nabi sebut pertama hadis yang kita nak bincang hari ni, apa dia? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Roh orang beriman itu tergantung kerana hutangnya. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Roh orang yang beriman itu mu'allaqah. Mu'allaqah, tergantung. Sehingga hutang itu dilunaskan. Macam mana? Kita dah mati dan kita tak bagi tahu kepada anak beranak kita, tak bagi tahu kepada isteri kita, suami kita, waris-waris kita, tak dimaklumkan hutang-hutang yang ada, tak dicatat mana-mana, tak ditinggal dalam bentuk wasiat hutang-hutang kita untuk dibayar, tiba-tiba kita mati dah. Apa ni Nabi sebut ni? Mu'allaqah. Roh itu akan tergantung. Tergantung, mu'allaqah. Roh itu akan tergantung, tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni dah mati. Kemudian Nabi sebut pula hatta yuqda anhu, sehingga hutang itu dilunaskan. Jadi roh kita ni ke mana? Sebab selagi mana hutang itu tidak dilunaskan, dia tidak ke syurga dan tidak ke neraka. Oh, dahsyat hutang ni. Mu'allaqah juga ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis. Ia merujuk kepada roh dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh kita dipenjarakan. Tak boleh keluar, tak boleh keluar. Terkurung. Tapi nak keluar tu boleh tak? Boleh dengan syarat hutang itu dilunaskan. Hutang itu dibayarkan. Masalahnya kita sudah mati. Ini sehingga Tuan Guru, saya ingat lagi almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, dia sebut dalam bab kuliah dia dalam bab hutang. Dia kata apa? Roh ni tak diterima oleh langit dan bumi. Ini beliau tafsirkan dalam kuliah beliau, hutang yang tak dibayar bila meninggal dunia, roh tidak diterima langit, roh juga tidak diterima oleh bumi. Oh, macam mana suasana tu? Allahumma salli ala sayyidina. Bukan isu main-main hutang ni. Bukan isu main-main. Kita berhutang, lepas berhutang, lepas berhutang. Bukan tak boleh berhutang. Yang pentingnya bayar. Masalahnya dah mati. Apakah kena bayar juga di akhirat? Yalah, sebab roh kita tergantung. Roh kita tu tergantung. Nak kena bayar macam mana Ustaz? Disebut dalam hadis Nabi yang lain. Apa hadis Nabi sebut yang lain? Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laysa thamma dinarun wala dirhamun. Allahu Akbar. Hadis apa ni? Riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man mata, barang siapa yang meninggal dunia dan padanya ada hutang. 1 dinar atau 1 dirham. Nabi sebut. Tak kisahlah dinaran atau dirhamun. 1 dinar atau 1 dirham. Yang pentingnya mati ada hutang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kita pagi ni. Alhamdulillah, tuan-tuan melihatkan Allah. Alhamdulillah. Ada gambar Ustaz yang handsome. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak belanja makan pun jauh-jauh. Wah. Tak boleh berkumpul pagi ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan sebut tadi mana? Bila kita mati, roh tergantung.
Dan roh kita ini tidak ke syurga dan tidak ke neraka sehingga hutang kita dilunaskan. Dan kita mati pula, kita tak tinggalkan wasiat hutang, tak pesan pada anak-anak, tak pesan pada isteri, tak pesan pada suami. Habis tu macam mana nak buat? Kalau mereka tahu, mereka bayar. Sebab tu disebut Quran tadi, faktubuh, tulis. Tapi kita tak tulis, tak ada orang tahu. Apakah hutang wajib juga kena bayar di akhirat kelak? Ya, kata Nabi, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun. Apa maksud hadis ni? Kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia dan dia ada hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka qudiya min hasanatihi, akan dibayar hutang tersebut dengan cara diambil pahala kebaikannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita butang, kita tak bayar di dunia. Akhirat kena bayar. Kena bayar juga di akhirat. Tapi bayar macam mana? Diambil dengan pahala sembahyangnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala hajinya, diambil pahala umrahnya, diambil pahala zikirnya, diambil pahala baca Quran. Qudiya min hasanatihi. Maka semua kebaikan-kebaikan kita, kita lupa di sana bahawa kita ada hutang, maka kita kena bayar hutang tersebut. Kita mulakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita kena bayar hutang tersebut, dan dibayar macam mana? Dibayar dengan kaedah diambil pahala-pahala amal kebaikan kita. Kita mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sebut laisa thamma dinarun wala dirhamun. Laisa thamma dinarun wala dirhamun. Kerana di akhirat nanti tiada nilai dinar atau dirham. Apa maksud? Nabi bagi tahu, walaupun kita boleh bawa harta, ringgit, rial, dolar, yen, pound sterling, tapi di akhirat nanti tiada nilai semua harta ini. Tidak laku mata wang tersebut di akhirat. Yang laku hanya pahala, dan pahala. Maka kita takut hutang kita kadang-kadang beratus ribu, kadang-kadang berjuta hutang kita. Allahu Akbar kabira. Saya pernah diberitahu ada hamba Allah itu berhutang sampai 3-4 juta dia mati. Dan ada sikit isu dalam bab technical issue lah, ada coverage, takaful dan insurans. Dan benda ni tidak di-cover, tidak di-cover oleh takaful dan insurans. Nah, ni kisah benar ni. Saya pernah berdepan dengan isu ni, kisah benar. Jadi, kita tanya isteri dia, mampu tak Puan Hajah bayar ni hutang? So, isteri kata, saya pun tak tahu Ustaz. Suami saya berhutang sampai 3-4 juta. Saya dan kami tak mampu. Sebab apa? Sebab suami tidak meninggalkan harta sebanyak tu. Tidak mampu nak bayar. Habis tu apa berlaku pada suami tu? Di alam barzakh tu. Allahu Akbar kabira. Belum lagi di padang mahsyar. Jadi bukan tak boleh berhutang. Berhutang banyak-banyak satu hal. Kemudian akan pastikan hutang itu dibayar. Pastikan kalau ambil takaful, ambil insurans, pastikan benda tu adalah secara efektif lah. Aktif, efektif, dan benda tu coveragenya menyeluruh. Sebab bila mana berlaku kematian, kesian kepada waris, anak isteri, kesian. Tentu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kita meninggalkan harta yang banyak, tapi kita takut kita meninggalkan hutang. Maka tetap dibayar. Masalah kita takut tak cukup. Tak cukup pahala amal soleh kita. Sebab apa? Sebab hutang yang banyak. Kita tengok hadis lain. Hadis berikutnya. Yughfiru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Yughfiru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diampunkan semua pahala orang yang mati syahid kecuali pahala hutang. Tengok hadis Nabi. Baru 3 kita baca hadis tu. Hadis yang pertama, roh tergantung. Hadis yang kedua, hutang tetap dibayar dan wajib dibayar. Sampai kepada mahsyar, sampai akhirat, ya sampai akhirat. Dibayar dengan pahala amal soleh. Yang ketiga disebut, diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali dosa hutang. Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid ni mati yang paling mulia dalam Islam. Maqam yang paling tinggi yang diidam-idamkan oleh semua muslim mukmin,
mati syahid. Cuma nak ceritanya, walaupun mati syahid, maqamnya mulia, maqamnya tinggi, ada hutang dengan manusia, tetap tidak akan diampunkan dosa. Allahu Akbar. Banyak mana dosa yang lain, kata Nabi melalui hadis ni, diampunkan. Kecuali dosa hutang dengan manusia. Jadi macam mana? Amaran ni sangat keras ni, hadis ni. Yughfir lisyahid kullu dhanbin illa dain. Diampun dan diangkat semua dosa. Bila kita bertaubat, kita mohon keampunan, kita mohon penyesalan kepada Allah, keazaman tidak mengulangi dosa, insya-Allah Allah Taala angkat kita punya taubat. Tapi dalam banyak-banyak taubat bab dosa ni, dosa hutang, kata Nabi SAW, tetap tidak akan diangkat. Walaupun mati syahid, maka hati-hati dengan hutang piutang. Sebab ramai kita duk idamkan mati syahid dalam bab mengejar maqam mati syahid. Alhamdulillah, satu hasrat yang baik. Tapi hubungan dengan manusia, berhutang sana, berhutang sini, tak bayar-bayar dalam bab hutang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis lain kita tengok, hadis yang keempat pada pagi ini, matul ghani dhulm. Hadis keempat, matul ghani dhulm. Apa maksud matul ghani dhulm? Orang yang berhutang tetapi dia mampu untuk membayar hutang, cuma dia melengah-lengahkan, melambat-lambatkan untuk bayar hutang. Kata Nabi, dia berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Dia berhutang, dia janji nak bayar. Dia mampu bayar. Tapi sengaja dia buy time. Ni kita sebut. Kerana dia ada kerja-kerja lain. Dia nak buat duit tu, kononnya opportunity dia ada. Jadi dia nak invest tempat lain lah, nak labur tempat lain lah, nak guna untuk benda lain lah. Dia janji dah. Dan dia boleh bayar pun. Tapi sengaja lambatkan, tukar tarikh. Orang yang berhutang pula, beri hutang pula, menunggu. Dia boleh bayar. Itu satu hal. Satu hal pula, sengaja pula tak nak bayar. Dia boleh bayar, dia sengaja juga tak nak bayar. Ataupun nak main bayar sikit. Dia boleh bayar sekaligus. Janji nak bayar sekaligus, tapi nak main bayar sikit. Maka kata Nabi, matul ghani dhulm. Orang yang mampu bayar hutang, tapi sengaja melambat-lambatkan bayar hutang, dia berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni kita takut, kita ingatkan, kita tak berlaku zalim. Orang yang beri hutang tu orang buat kebaikan. Sebab tu konsep hutang dalam Islam disebut qardul hasan. Al-qardul hasan. Hutang pinjaman tu, hutang jual beli lain. Hutang jual beli lain, hutang sewa menyewa lain, hutang upah mengupah lain, hutang wakil mewakil. Ini kita sebut hutang pinjam meminjam. Bila hutang pinjam meminjam, dia punya akad dia adalah al-qardul hasan. Apa makna al-qard? Al-qard maknanya hutang piutang pinjaman. Hasan adalah kasih sayang. Tengok, konsep hutang pinjaman tu pun namanya pinjaman kasih sayang. Hasan, pinjaman kasihan belas. Itu dalam Islam. Nama akad, nama kontrak itu pun dah menunjukkan bahawa orang buat baik kepada kita. Tiba-tiba sampai masa nak bayar hutang, kita cari macam-macam alasan. Kita cari macam-macam alasan untuk tak nak bayar hutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma gambar terbalik dia kata. Macam mana nak buat gambar terbalik? Ustaz, kita kena halalkan hutang orang pada kita. Kalau tidak, nanti kita pun sangkut di akhirat. Ini ada pendapat. Sebab tu saya dah sebut bahawa bila mana kita nak halalkan hutang, saya cadangkan, kita terus teranglah bagi tahu kita halalkan hutang. Sebab dia tak tahu kita halalkan hutang, dia pun sangkut di akhirat, kita pun sangkut juga. Kita satu halal sebab halal, benda tu baik. Tapi ada orang kata, Ustaz, saya sebenarnya nak halalkan hutang. Tapi pada masa sama, nak juga dia bayar. Nak halalkan hutang, tapi nak juga dia bayar. Habis tu mana satu ni, nak halal ke nak bayar? Nak halal ke nak bayar? Itulah Ustaz, kalau saya cakap halal, dia tak bayar.
Jadi persoalannya kita sendiri nak halal ke tidak? Pada pandangan saya, tuan-tuan, kita takut masalah yang berpanjangan di akhirat. Kalau kita nak halalkan, terus teranglah cakap, tak payah bayarlah haji, tak payah bayarlah hajah, saya halalkan. Atau kalau berlaku kematian, terus jumpa ahli keluarga dia, minta maaf banyaklah, saya nak bagi tahu ayah kamu ada berhutang dengan saya, mak kamu ada berhutang dengan saya, tapi tak apalah, saya dah halalkan. Sebab waris pun kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu. Maka pada pandangan saya lebih baik hutang-hutang yang ada, kita berterus terang yang mana nak halal, halalkan. Kalau kita kata kita tak nak halal, terus bagi tahu, minta maaf banyak, hutang yang ada ni saya nak tutup. Dah berlaku kematian pada ayah kamu kan, mak kamu kan, maka saya nak tutup hutang ni, bayar balik kepada saya. Terus terang macam tu, tak apa, tidak ada masalah. Sebab itu hak kita dalam zuk pinjam meminjam. Jadi nak ceritanya tadi, pinjam meminjam dalam bab kasih sayang, qardul hasan, maka masa nak meminjam itu, kita senyum sampai ke telinga. Nak meminjam. Macam-macam lah janjinya, janji manisnya, janji yang sipi-sipi manisnya, macam-macam janji, tak apa, sampai masa kami bayar, bila nak bayar, insya-Allah kita bayar, sebelum minjam. Dah meminjam, kemudian bila sampai masanya, kita ni telefon, dah berjanji sebulan tak bayar, bulan kedua tak bayar, bulan ketiga kita pun angkat telefon, macam mana hutang ni haji, janji nak bayar kan, tiba-tiba tak bayar. Mampu bayar? Mampu bayar. Persoalannya mampu bayar. Kalau tak mampu bayar tak apa. Terus terang aja tak mampu bayar. Quran sebut, fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'malun. Ta'lamun. Quran sebut apa ni? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Quran sebut ni dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Quran? Jika sekiranya kamu berhutang dan orang yang berhutang tu pula dia tak mampu nak bayar, maka orang yang beri hutang bagilah tempoh masa. Quran sebut, tengok Quran hebat. Dalam bab hutang pun orang yang berhutang tak mampu bayar hutang, ada masalah yang genuine case, maka kata Quran bagi tempoh kepada mereka. Fanadhiratun ila maisarah. Bagi yang tak mampu genuine case. Tapi yang kita cerita ni matul ghani zulm. Ini banyak yang berlaku dalam masyarakat. Musim pandemik ni lain lah. Musim pandemik ni ramai orang dalam susah. Kesusahan dalam bantuan dalam bentuk pinjaman pun boleh, bantuan dalam bentuk infak sedekah pun boleh, dalam bentuk hadiah hibah pun boleh. Macam-macam kita tengok jiran kita, tetangga kita, sahabat taulan kita, macam-macam kes yang ada. Jadi kita nak bagi pinjam ke, kita nak bagi infak ke, kita nak bagi sedekah ke, kita nak bagi hibah ke, tak ada masalah yang tu. Cuma nak ceritanya adalah jika kita mampu bayar hutang, cuma kita sengaja mengambil peluang dan melambat-lambatkan tempoh bayar hutang, maka kata Nabi, kita berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Sebab kadang-kadang orang tu pun nak pakai duit, dia pun perlukan duit, itu satu hal. Satu hal lagi, dia pun kadang-kadang nak menolong kita. Dia tak ada duit, tapi dia pula berhutang dengan orang lain. Ini biasa berlaku. Kadang-kadang adik-beradik nak berhutang dengan abang, berhutang dengan kakak. Kadang-kadang abang dan kakak pun tak ada duit juga. Tapi kerana adik punya pasal, dia berhutang dengan kawan dia. Sampai tempoh esok, tempoh masa, tiba-tiba adik tak bayar. Janji kawan. Abang, kakak janji dengan kawan. Tempoh masa sebagaimana adik janji. Ini contohlah. Tapi sampai masa tak boleh bayar. Jadi orang yang berhutang tu pula nak pakai duit, memberi hutang tu pun nak pakai duit juga, tapi sengaja kadang-kadang tak nak bayar. Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kezaliman ini tetap akan soal siasat di akhirat nanti. Sampai yang kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis apa ni? Hadis tidak akan hadis tentang bahawa Nabi enggan menyolatkan jenazah yang ada hutang. Ni isu paling besar lah. Kita tengok hari ni orang berhutang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Nabi enggan menyolatkan jenazah yang ada hutang. Amaran ni sangat keras ni tuan-tuan. Kalau kita hari ni, tak apalah, amalan kita hari ni, solat jenazah dulu. Lepas solat jenazah baru tanya hutang, waris kan, bangun tanya, saya ni
anak sulung atau waris kepada si fulan bin fulan. Barang siapa yang ada apa-apa berkaitan dengan ayah saya, dengan mak saya, dengan datuk saya, dengan nenek saya, yang si mati ni datang jumpa saya. Ceritanya selepas solat jenazah, termasuk hutang piutang pun yang kita sebut, siapa yang ada hutang datanglah jumpa dengan saya. Tapi nak cerita hadis ni, bahawa Nabi pada waktu itu dalam keadaan siap sedia untuk menyolatkan satu jenazah. Tiba-tiba Nabi tanya, fihi dain, jenazah ni ada hutang ke tidak? Lalu ada satu suara belakang cakap, dinarain ya Rasulullah, dinarain. Jenazah ni ada hutang 2 dinar ya Rasulullah, 2 dinar. Maka kata Nabi, solatlah kamu jenazah ini, aku tidak mahu menyolatkan jenazah yang ada hutang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita dalam suasana tu, kita duduk dengan Nabi, kita andaiannya kan, kita duduk nak solat, tiba-tiba Nabi kata, ada hutang jenazah ni. Kita pada waktu tu, ya Allah, berdiri. Saya baca hadis ni pun berdiri bulu roma ni. Ya Allah, ya Rahman, Nabi sendiri enggan menyolatkan jenazah yang ada hutang. Apa treatment? Apa kita punya perasaan? Kita dah selawat sunnah Nabi. Kita melaungkan sunnah Nabi. Tapi Nabi sebut ada hutang, aku enggan menyolatkan jenazah yang ada hutang. Kita ni melaungkan sunnah Nabi. Hutang piutang, sehingga Nabi sebut dengan jelas dalam bab hutang piutang. Ya Allah, kenapa suasana ini kita boleh jadi terlepas pandang dalam bab hutang piutang? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehinggalah sahabat Nabi, siapa nama dia dalam hadis ni, disebut Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah. Tak apa. Hutang si mati ini aku bayar ya Rasulullah. Aku jamin, aku tanggung. Siapa sahabat Nabi ni? Abu Qatadah. Ni hadis sahih, tuan-tuan tengoklah hadis ni. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutang si mati 2 dinar, aku tanggung. Hutang si mati 2 dinar, aku jamin. Kata Rasulullah, jika begitu, jom solatkan jenazah ini. Baru Nabi solatkan jenazah ini. Tuan-tuan, nak ceritanya bahawa hutang itu jangan main-main. Nabi sendiri memberi kita suatu isyarat yang jelas, satu indication yang jelas, satu amaran yang jelas. Aku enggan menyolatkan jenazah yang ada hutang. Tuan-tuan, itu satu. Bila sahabat jamin, maka baru Nabi SAW solatkan jenazah tersebut. Maka jangan main-main hutang piutang. Jangan main-main. Kita ni takut dalam bab azab di akhirat nanti tak boleh nak bayang. Hutang piutang ni pun suasananya panjang dah. Nak kira bicara suasana di akhirat nanti kita pun tak tahu. Jadi selesaikanlah di dunia ni. Yang mana bab hubungan dengan manusia, bab masalah dengan manusia, masalah dengan makhluk, selesaikan di sini. Sebab disebut oleh Abu Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab mana, Tabi'ul Ghafilin. Tabi'ul Ghafilin, tuan-tuan boleh tengoklah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku bawa 70 dosa. Dosa apa ni? Dosa dengan Allah. Aku bawa menghadap Allah 70 dosa. Dosa apa? Dosa dengan Allah. Lebih baik daripada aku datang menghadap Allah membawa satu dosa, tetapi dosa itu dosa dengan manusia. Lebih baik aku datang, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, di akhirat nanti aku bawa 70 dosa tapi dosa dengan Allah, berbanding aku datang satu sahaja dosa tapi dosa itu dosa dengan manusia. Ini kita belum bincang lagi manusia muflis akhirat. Ada satu hadis Nabi, manusia muflis akhirat. Ada 5 jenis dosa sesama manusia yang menyebabkan kita boleh muflis di akhirat. 5 jenis dosa. Bankrupt kita di akhirat. Allahu Akbar. Apa benda ni? 5 dosa ni semua dosa dengan manusia. 5 dosa dengan manusia ni. Ini baru cerita bab hutang. Hutang salah satu daripada 5 dosa ni, tapi sebahagian daripada
dosa yang ada 5 dosa ni. Sebahagian ni hutang ni sebahagian. Ada 5 dosa lagi. Hutang dapat sebahagian daripada di bawah satu. Satu cabang ni hutang dosa hutang duduk di bawah satu ni. Dan dosa hutang ni pun sangat dahsyat dah tentang melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kata Imam Sufyan Al-Thawri, aku datang membawa 70 dosa dengan Allah. Bukan nak suruh kita buat dosa. Tapi nak ceritanya dahsyatnya dosa dengan manusia. Lebih baik daripada kita membawa satu dosa dengan manusia. Banyaklah dosa ni. Ini belum lagi cerita dosa lidah. Ini dosa manusia, ni dosa lidah. Oh, nanti kita bincang tajuk dosa lidah saja tu mendekat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak ceritanya setelah Abu Qatadah menjamin hutang ini, hari-hari pula dalam hadis ni tuan-tuan tengok. Hari-hari Nabi tanya, ya Qatadah, dah bayar ke hutang si fulan hari tu? Kau kan jamin hutang dia, dah bayar ke? Setiap hari disebut dalam setiap kali Nabi SAW berjumpa dengan Abu Qatadah, beliau bertanya, apakah hutang 2 dinar itu telah engkau jelaskan wahai Abu Qatadah? Setiap kali Nabi jumpa Abu Qatadah ni. Hingga akhirnya Abu Qatadah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku dah bayar hutang 2 dinar. Abu Qatadah jamin. Tapi dia tak terus bayar. Tapi setiap kali Nabi jumpa dia, kalau jumpa hari-hari Nabi jumpa, Nabi tanya, dah bayar ke? Dah bayar ke? Dah bayar ke? Maka satu hari Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, aku dah bayar hutangnya. Maka kata Nabi SAW, sekarang barulah segar kulit si mati. Sekarang barulah segar kulit si mati. Maknanya azab sudah bermula di alam barzakh. Sebab tu Nabi tanya. Sehingga Abu Qatadah kata, aku dah jelaskan hutangnya, barulah segar kulit si mati. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Hutang sudah bermula azabnya di alam barzakh. Hutang yang tak dibayar sudah bermula azabnya di alam barzakh. Tentu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 3 pengajaran hadis ni. Pertama, Nabi enggankan menyolat jenazah. Yang kedua, azab sudah bermula di alam barzakh. Yang ketiga, siapa jadi penjamin? Kafil, dhaman, wajib bayar hutang. 3 pengajaran. Dan saya tanya awal tadi kan, siapa jadi penjamin, macam mana nak buat? Ni hadis dia. Kita jamin orang tu tak bayar, memang tanggungjawab bebanan itu, liability itu pada kita. Kerana kita yang menjamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu doa sebelum penutup. Bab hutang ni insya-Allah ada panjang lagi kita nak ulas. Lain masa kita ulas. Satu doa yang selalu kita baca sebenarnya tapi kita tak perasan. Doa ini doa ma'thur daripada Nabi SAW agar kita dilepaskan daripada hutang. Apa doanya? Ustaz, bolehkah buat pesanan doa-doa sikit? Adalah, memang ada doa. Apa doanya? Selalu kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ni doa dia. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan sedih. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung denganmu ya Allah dari sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada bebanan hutang dan penindasan orang. Kata Nabi SAW, siapa amal doa ni insya-Allah Allah permudahkan urusan untuk kita bayar hutang dan kita selesaikan hutang piutang kita. Jangan main-main dengan hutang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan pagi ni dapat satu pengajaran yang besar kepada kita bab hutang. Yang hutang dalam bentuk harta. Hutang harta sesama manusia. Maka kita nak kena tunaikan. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri bab harta-harta kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan redha kita dunia dan akhirat. Apa nak buat jika yang pemberi hutang serta waris tak dapat dikesan? Yang ni soalan tadi kan. Iaitu dah cari-cari punya cari, fatwa mengatakan bahawa jumlah yang duit tadi, yang kita hutang tadi boleh diberikan kepada masjid surau. Itu caranya. Jadi kita ambil duit, katalah berapa hutang? 5,000.
dah cari tak jumpa, waris pun tak jumpa, anak beranak pun jumpa, duit 5,000 tadi boleh beri kepada masjid surau. Ini fatwa yang ada. Fatwa daripada mana? Lajnah Daimah Saud. Daripada Saud saya ambil fatwa ni, bahawa boleh bagi kepada masjid surau. Niat kita membayar hutang sipulan bin sipulan, kemudian pahala kepada sipulan bin pulan tadi, pahala infak dan sedekah untuknya. Tapi wajib kita bayar, cuma dibayar kepada masjid dan surau. Itu kalau kita tak dapat kesan lah, waris dan anak pinaknya semua sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat manfaat. Terima kasih kepada AJK Masjid, terima kasih kepada tuan-tuan imam dan tuan-tuan perempuan semua yang mendengar kuliah pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dunia akhirat. Wallahu a'lam, mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.